nak bercampur dengan orang macam tu. Macam-macam lah. Dugaan saya lah. Dugaan pelakon berat, Ustaz. Dugaan pelakon tu sebenarnya berat, Ustaz. Berat juga kan sebab. Okey Ustaz, 20 saat sekarang iklan madu. Okey 15 saat. Okey, ready ya Pak Remy? Abang terus masuk lah Saya sebut 5 4 3 2 1. Lepas tu terus mula Okey, sekejap. Okey, lagi sekali iklan madu. Madu Ruqyah. Pertubuhan Abang Remy kena tulis apa? pertubuhan pendukung Okey, take time 5 4 3 2 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya pada malam ini, Remy Ishak. Saya sebenarnya kira beruntung dapat bersama-sama dengan Ustaz Dusuki. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sekarang semakin sihat. Syukur Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz pun nampak makin berseri-seri ni. Saya doakan Ustaz. Oh ya, Alhamdulillah Ustaz. Ni masa PKP ni kita luangkan masa untuk baca lah kan. Baca untuk diri sendiri kan. Ustaz, saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz dan juga pertubuhan pendukung dan pencinta ulama geng Ustaz sebab jemput saya. Sama dapat berbual bicara dengan Ustaz pada malam ni, dapatlah saya kongsikan apa yang terbuku dalam fikiran dan juga hati saya selama ni untuk saya nak tanya kepada orang. Jadi Alhamdulillah saya terpanggil malam ni oleh pertubuhan ni untuk saya sama-sama berbual bicara dengan Ustaz. Boleh Ustaz Alhamdulillah. Ya, sakit. Oh, ya ke Ustaz? Okey Ustaz. Itu kejap lagi kita sambung Ustaz. Saya rasa mesti ramai orang yang tengah tengok live ni pun nak tahu juga ni saya punya pengalaman tu sebab masa tu saya berjumpa dengan Ustaz secara bersorangan dan saya berubat dengan Ustaz. So saya rasa mesti ramai yang nak dengar juga pengalaman saya ke apa ke nanti. Bolehlah kita sembang sekali Ustaz kan? Boleh insya-Allah. Saya terima kasih lah kerana Remy sudi bercakap dan kita sama-sama berbincang pada malam yang baik ini. Allah kurniakan rahmat untuk diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan sebab benda ni saya rasa satu kebaikan pada semua orang juga. Masa tengah duduk dekat rumah ni ada juga perkongsian dan juga makanan jiwa untuk mereka semua lah Ustaz kan? Ya. Okey Ustaz, tambah sekali Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah. Ada soalan yang memang selalu bermain fikiran saya. Especially bila kita mengalami masalah kan? Bila kita dalam masalah kita selalu rasa kita diuji. Kalau kita berfikir sebagai satu benda yang positif, kita rasa ini adalah satu ujian kan? Kenapa manusia itu diuji Ustaz? Kenapa dia diuji dan apakah ujian? Sebenarnya kalau kita sebut tentang ujian ini, hidup atas dunia ni pun ujian. Allah diajar pada kita sama ada kita senang ke, kita susah ke, kita ni sedang diuji oleh Allah. Maknanya hidup ni jadi ujian. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mulk misal contohnya. Kejap lagi kita nak tidur ni, kita akan sentiasa baca ayat-ayat yang sebegini. Antara ayat yang kita bacanya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
Dalam Al-Quran Allah sebut, Allah jadikan pada kita dua kejadian. Satu kejadian hidup, satu lagi kejadian kematian. Mati dan hidup. Tujuan apa Allah jadikan demikian? Liyabluwakum, untuk menguji dalam hidup kamu. Ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan hidup mati ni dengan tujuan nak tahu di kalangan kamu siapa yang terbaik amalan dia di atas dunia. Allah jadikan pada diri kita ni dipanggil dalam kaedah agama dia dipanggil ibtila. Kadang-kadang kita guna bala orang kita sebut, ataupun musibah, orang kita sebut demikian, ataupun fitnah. Ni kalimah-kalimah dan istilah-istilah yang kita biasa kita sebut di kalangan masyarakat kita, dalam hidup kita. Jadi oleh demikian, bila kita kena dalam hidup kita ni, kadang-kadang pada diri kita ni yang ringan, ada kadang-kadang kita kena yang berat pada diri kita. Itu semua dipanggil ujian yang Allah jadikan pada setiap di kalangan kita ni. Ada ujian-ujian yang tak berhenti dalam kehidupan kita. Kenapa Allah jadikan demikian? Tujuannya untuk liyabluwakum, untuk nak menguji di kalangan kita siapa yang paling terbaik amalan dia di atas dunia ini sendiri. Itu. Yang kedua, dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala diajar pada kita bahawa bila kita sebut kita beriman, Allah tak akan tinggalkan orang beriman tanpa ujian. Dalam surah Al-Ankabut, misal contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alif Lam Mim, Allah sajalah yang tahu. Allah sajalah yang tahu makna Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku, adakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mereka menyebut yutraku an yaqulu amanna, kami ini telah beriman pada Allah, wahum la yuftanun, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Allah sebut demikian. Maknanya hidup kita ni Allah akan jadikan ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada kamu. Dengan ujian itu kami tahulah siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Remy dan sahabat-sahabat sekalian, bila kita hidup atas dunia ni, kita tak lepas ujian daripada diri kita. Dua. Yang ketiga, kenapa Allah jadikan ujian daripada diri kita? Untuk Allah nak bezakan di antara satu sama lain. Allah nak bezakan kita ni, walaupun kita ni sama di kalangan kita, rambut kita sama, kemudian kepala kita sama, tapi di sisi Allah darjat berbeza. Darjat kita ni, ada orang yang Allah tinggikan darjat dia, darjat dia di sisi Allah. Kemuncak darjat kita orang biasa ni, Allah bagi peringkat dipanggil waliullah, wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Dia ada dipanggil ulama, dia panggil ada orang yang muhsinin, ada orang yang mukminin, yang kita dengar istilah-istilah demikian. Ni dipanggil darjat-darjat. Allah, bila Allah nak naikkan kedudukan kita, Allah jadikan ujian dalam hidup kita. Nak naikkan lagi kedudukan. Remy boleh jadi peringkat ni dipanggil orang Islam, Muslim. Tapi nak naik peringkat mukmin, Allah jadikan ujian. Nak naik peringkat muhsin, Allah jadikan ujian. Sebagaimana kita belajar di sekolah dahulu. Kalau kita nak lepas pada masuk tingkatan 1, kita kena lepas UPSR terlebih dahulu. Ataupun Remy sempat ke tak sempat UPSR? Saya rasa tak sempat kot. Kita sempat dengan apa dia panggil ujian penilaian darjah 5. Begitu kan? Di waktu mana kita kecil dahulu. Kemudian lepas pada tu kita diuji lagi. Diuji nak naik tingkatan 5, kita diuji dengan SRP ataupun PMR. Nak naik tingkat, nak masuk universiti, kita diuji dengan SPM dan sebagainya. Maknanya Allah, bila Allah nak naikkan kedudukan kita di sisi Allah, Allah jadikan ujian. Ujian ni nak suruh kita ni naik kerana kita kena faham syurga tu berbeza darjat. Dia tak sama. Tak semua orang dalam syurga tu masuk dalam satu grup yang besar begitu saja, tidak. Syurga ni Allah jadikan ada darjat yang illiyin, peringkat yang tertinggi. Ada lagi darjat yang firdaus, Allah jadikan tinggi darjat ini sendiri. Jadi oleh kerana nak dapatkan kedudukan ni, Allah jadikan ujian dalam hidup seseorang. Itu yang kita kena fahamlah. Kenapa adanya ujian pada diri kita.
So lagi kita tinggi ujian tu, maknanya lagi tinggilah darjat tu diangkat. Ya, betul. Betul. Dan di antara orang yang paling berat ujian ialah Nabi-Nabi. Al-Anbiya fal-amsal wal-amsal. Disebut demikian. Tak adalah ujian yang paling berat. Yang ada, misal contoh, kita buat contoh. Pernah sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu demam ke?" Rasulullah jawab, "Demam." "Ya demam." "Aku panas." Rasulullah kata, "Panas aku ni," Rasulullah kata, "panas aku ni 7 kali ganda daripada panasnya kamu." Rasulullah sebut demam Rasulullah. Maknanya kita ni kalau kita tahap kita demam berapa? 39 demam kita kan. Kali dengan 7. Kali dengan 7 berapa darjah kepanasan? Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ujian untuk Nabi. Lepas tu ujian yang kena lagi sahabat-sahabat. Kemudian tabi'in sampai pada kita ni ujian dah jadi ringan dah. Tak sama dah dengan ujian orang-orang terdahulu yang berat-berat yang Allah jadikan pada mereka tersebut. Jadi kita ni kalau kena ujian sikit-sikit, jangan cepat mengeluh, dia panggil. Dalam hidup kita, jangan cepat kita nak marah. Tapi banyakkan pada kita belajar apa makna ujian yang sebenar dalam hidup seorang ini. Bila manusia ni Ustaz, macam saya kan, kita selalu cuba untuk menjadi baik kan Ustaz. Setiap hari kita akan melakukan kesilapan. Cari kita mungkin akan lalai, kita akan lalai. Dan bila kita cuba untuk menjadi baik Ustaz, ujian tu saya rasa lebih besar. Betul. Bila kita dah baik, ujian lebih besar. Sebabnya sebab apa jadi besar tersebut? Ujian kita ni, kalau kita cuba dekat dengan Allah, semakin teruk bebanan yang kita dapat. Kerana yang tak suka dengan benda yang baik ni pada dalam hidup kita ni, kita kena tahu ada beberapa kelompok yang tak suka dengan kita jadi baik. Kelompok yang tak suka jadi baik ni, yang pertama kita kena tahu Rasulullah ajar pada kita ialah syaitan. Syaitan ni dia tak suka dengan orang nak berbuat baik. Kerja dia nak suruh lawan perintah Allah. Tu perangai syaitan. Yang kedua, yang tak suka dengan kita berbuat baik ni apa dia? Hawa nafsu yang buruk. Hawa nafsu kita dalam diri kita ni. Diri kita ni, bila Allah lahirkan kita atas muka bumi, Allah lahirkan dua sifat yang ada pada kita, yang baik dan yang buruk. Dua-dua ni ada. Kita ni kan kadang-kadang rasa nak sayang pada seorang, kadang-kadang datang perasaan benci pada seorang. Maknanya dua-dua kita ada. Kalau kita pandai pupuk jiwa kita ni, kita jaga belai dia untuk yang baik, lama-lama dia membesar kepada yang baik. Tapi kalau kita tak pandai nak pupuk diri kita, jiwa kita ni, lama-lama dia membesar jadi jahat. Yang jahat tu lebih dominan dibandingkan dengan yang baik dalam tubuh badan kita. Yang jahat dalam tubuh badan kita ni apa dia? Dia panggil nafsu yang buruk. Nafsu yang buruk. Nafsu ni mengajak-ngajak pada kita buat benda yang tak baik. Dipanggil demikian. Yang ni Islam dia suruh bentuk nafsu biar jadi nafsul mutmainnah. 2 halangan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang tak suka dengan kita berbuat baik ni siapa? Orang kafir. Orang kafir dia tak suka dengan orang Islam yang mentaati perintah Allah. Ni dalam Al-Quran dia ajar pada kita demikian. Kamu kena tahu orang kafir ni dia akan cari jalan untuk sama-sama menjadi kufur bagaimana mereka tersebut. Yang keempat, yang sering kali menghalang kita ialah orang munafik. Orang munafik ni maksudnya orang yang hidup dia talam dua muka. Depan kita elok, belakang kita dia tikam balik kita. Ni dipanggil demikian. Jadi bila kita nak buat benda yang baik, halangan ni datang. Halangan ni datang. Besarnya halangan yang kita lalui, besarlah pahala yang kita dapat. Seberat mana yang kita tanggung, sebesar itulah Allah kurniakan pahala yang kita ada. Dan lagi beratnya kita menanggung ujian ini, dan kita bertahan dengan ujian ini dalam hidup kita, semakin mudahlah kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat sabar. Dengan syarat kita boleh bertahan dengan ujian ini. Jangan kita mengalah. Hidup orang mukmin ni hidup yang dia berkeyakinan masa depan hidup dia dengan Islam. Dia mesti ajar dalam diri dia, kalau aku bersama dengan Islam, Allah akan tolong aku. Kita kena ingat demikian. Aku dengan agama Allah, orang tak
Tak ada benda yang boleh lawan perintah Allah, tak boleh. Datanglah syaitan, datang dengan ayat Quran, nak lawan dengan ayat Quran, mereka akan kalah. Datang hawa nafsu dengan bertembur dengan Al-Quran, nafsu akan kalah. Bila datang orang kafir dengan Al-Quran, orang kafir akan kalah. Datanglah yang disebut dengan orang munafik yang nak buat khianat pada kita, dia pun akan kalah. Semua akan kalah berhadapan dengan Al-Quran. Kenapa orang kita orang Islam, tiba-tiba kita tak nak ambil Al-Quran dalam hidup kita untuk menguatkan kita berhadapan dengan ujian yang kita kena lalui dalam hidup kita. Ini boleh jadi Remy berpengalaman dalam hidup Remy. Boleh jadi ada pengalaman-pengalaman yang berat yang Remy hadapi dalam hidup Remy. Boleh kita kongsi di kalangan kita. Ya, ujian tu memang selalu ada lah Ustaz. Ya. Ada ketika saya kanak-kanak, ujian dia begini. Ya. Masa saya remaja ada ujian macam saya nak lanjut kepada peringkat yang lebih tinggi. Ya. Sebabkan untuk perlawanan sama organisasi tak tinggi galau. Jadi itu ujian saya. Ya, ya. Lama-lama peringkat remaja ada ujian sampai saya sekarang bila saya saya mencoba ujian untuk mencari peringkat yang tinggi. Ya. Alhamdulillah selepas saya jadi seorang guru, dalam kita ujian besar. Ya, betul. Selepas saya menangkan ujian saya sampai ke ujian tak tinggi. Betul. Saya rasa macam life kehidupan dari bantu keluarga, dari bantu beradik, kawan-kawan susah saya dapat tapi saya buat baik ada juga ujian. Ya. Ujian adalah macam sebelum ini Ustaz tahu kan saya pergi Ustaz Tuban. Ya, ya. Bila saya di sini kadang saya fikir macam kita nak buat kebaikan masih ada lagi benda-benda yang jahat untuk keperluan pada kita. Saya macam ini ujian ataupun macam mana. Ya. Sekejap. Saya nak tanya sikit Remy kan. Sebelum saya nak tanya tentang Remy panjang tu, saya nak jawab yang Remy sebut ni tentang mengenai sebenarnya bukannya Remy sebagai pelakon je. Kita di sudut mana sahaja pun kita berada, kita kena faham kita ni akan kena ujian pada kita, sama ada ujian yang dalam bentuk sakit ataupun ujian yang dalam bentuk sihat ni pun ujian juga. Jangan kita ingat bila kita sihat kita tak kena ujian. Tak. Orang yang sihat tu pun sedang diuji oleh Allah. Orang yang miskin Allah jadikan ujian dalam bentuk miskin. Kemudian orang yang kaya Allah jadikan ujian dalam bentuk kaya. Maknanya hidup kita ni kita kena nampak konsep hidup kita ni sentiasa kita melalui ujian. Remy jangan nampak bahawa bila kita duduk dalam rumah, dalam kereta kita, dalam suasana yang selesa, kita dah terlepas ujian. Tak. Sebenarnya kita sedang diuji. Bila Remy buat baik tadi, contoh Remy buat baik, Remy jangan ingat bila kita berbuat baik maka tak ada dah orang nak jadikan pada kita ni, nak buat jahat dah pada kita. Tak. Waktu mana kita berbuat baik, ada orang jahat yang tak suka dengan kita. Ini kaedah dalam hidup. Bila kita berbuat jahat, orang baik pula tak suka dengan kita. Silang tu akan berlaku dalam hidup kita. Dia akan berlaku keadaan demikian. Saya nak tanya sikit. Saya tanya Remy. Remy sebut tentang sihir tadi kan. Ujian dalam hidup Remy. Waktu mana Remy mula-mula tahu yang ni sihir ni, bagaimana Remy boleh perasan yang sekarang ni dah mula kena sihir dah ni? Tanda-tanda tu dah mula ada dah keadaan demikian. Apa tanda-tanda yang berlaku pada Remy waktu kena sahaja di awal tersebut? Ni saya perkongsian saya lah Ustaz kan. Saya jumpa ramai juga orang, sebab saya tak pernah kena benda tu sebelum ni. Dan saya biasa melihat tapi tak pernah lalui. Ya. Pada waktu saya memang rasa bukan diri saya. Setiap perlakuan saya tahu
ini bukan saya. Jadi hati saya berada dalam macam dalam tubuh badan saya dalam negara yang memang saya tak reda. Saya berpisah, saya menangis, saya buruk, saya tak tahu jiwa dia resah pada diri saya cepat marah. Ya. Masa saya macam ini lain sangat memang belajar saya. Ada juga saya katakan ini masa saya macam salah, masa saya lagi dalam yang sisi itu. Ya. Waktu tersebut ada mimpi-mimpi yang pelik-pelik ke yang berlaku? Ada. Mimpi yang pelik-pelik yang menakutkan. Saya nak sebut ramai di kalangan kita ni dia terkena ujian ini. Ujian dia panggil dalam hidup kita ni, sama ada ujian yang kita kena sihir. Satu, yang kedua kena ganggu satu. Kena gangguan. Orang Melayu kita biasa sebutkan bila menangis malam-malam budak-budak kecil, kadang-kadang ni dipanggil gangguan. Satu lagi dipanggil sihir. Satu lagi yang dipanggil saka. Gangguan saka. Tiga benda ni sering kali terjadi dalam masyarakat kita. Ujian dalam masyarakat kita lah. Orang Melayu kita ni, dia ada yang kena gangguan. Gangguan ni, dia tidak melibatkan orang. Makhluk jin hanya mengganggu. Makhluk jin dia tengok orang tertentu, dia rasa berkenan dan dia akan ganggu. Ataupun dia rasa benci pada orang tertentu, dia ganggu. Itu dipanggil gangguan. Adapun bila Remy cerita pada saya tanda-tanda yang berlaku tu, dia dipanggil bukannya gangguan tapi sihir. Sihir ni pun merupakan ujian. Sihir ni bila ada seseorang yang pergi berjumpa dengan Tok Bomoh, kemudian dia bagi tahu pada Tok Bomoh, orang sekian saya nak minta disihir, misal contohnya, dengan bayaran upah sekian saya nak jadikan, ataupun dia jadikan diri dia sendiri membomohkan dan menyihir orang. Yang ni memang wujud. Sihir ni memang wujud pun dalam Al-Quran pun disebut. Ramai mana rumah tangga yang bercerai-berai kerana sihir. Kahwin sekejap je, kemudian tak sampai 2-3 hari, 2-3 bulan, 2-3 tahun meninggal, memutuskan hubungan kekeluargaan. Sihir di kalangan kita. Dan keadaan sebegini saya pesan sangat. Siapa yang kena sihir, tolonglah pergi berubat, carilah Islam. Jangan cari Tok Bomoh. Bila kita kena sihir, maka di antara bendanya ialah kitanya mengubati ujian kita ni dengan cara Al-Quran. Jangan cari selain daripada Al-Quran. Cari orang-orang saleh, cari orang-orang alim, cari orang-orang yang mentaati perintah Allah untuk nak menyelamatkan suasana diri kita yang kena sihir ini. Kerana sihir ni boleh sampai peringkat mati. Boleh orang sihir kita ni mati. Sama ada mati jasad ataupun mati perasaan. Nanti perasaan kita jadi tak nak jumpa dengan orang. Kita tak boleh tengok orang ramai. Kita jadi kita kemurungan yang amat sangat. Yang ni pun sihir dia panggil. Satu lagi dia panggil gangguan saka. Gangguan saka ni belaan dia panggil. Belaan daripada atas-atas sebelum daripada ni turun mengganggu anak cucu ni sendiri. Ataupun keluarga kita kena sihir, mak ayah kita kena sihir, dia baru mati, meninggal dunia. Bila meninggal dunia, kemudian sihir tersebut ganggu pula anak cucu ni sendiri. Ganggu kerana sihir ni masih hidup. Yang ni pun dipanggil saka di kalangan masyarakat kita. Cuma bila kita berhadapan dengan ujian ni, Remy, ini kita ujian. Ini kira ujian juga ni, Ustaz, kan? Ya. Kita jangan jauh diri dengan Allah. Jangan jauh diri dengan Allah. Sebab tu sebelum daripada saya nak sebutlah, sebelum daripada kita kena ujian yang berat, maka di antara benda yang perlu kita buat waktu mana kita senang ni, kita kena dekat dengan Allah. Jangan kita ni waktu mana senang kita tak ingat pada Allah. Bila kita susah baru kita nak cari Allah. Rasulullah pesan pada kita kan, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kamu kenal Allah waktu mana kamu senang, Allah akan kenal kamu waktu mana kamu susah. Tapi kalau kamu waktu mana susah baru nak cari Allah, baru nak cari orang-orang alim, baru nak waktu tu menjadi sukar untuk kita nak pemulihan berlaku. Pulih tapi mengambil masa yang panjang lah, yang menyebabkan lambat untuk pemulihan dalam kita berhadapan dengan ujian. Tapi waktu mana kita senang ni, semua penonton-penonton yang dengar ni kan, kadang-kadang Allah bagi nikmat kesenangan dalam hidup. Tak kena macam ujian yang kena pada Remy. Jangan kita sangka kita tak kena.
Jangan kita sangka yang kita tak akan kena, kita selamat. Tak. Sebagaimana kita kena COVID-19 ini kan. COVID-19 ni, kalau kita tak berjaga-jaga, kita kena. Sama juga dengan gangguan sihir ni. Kalau kita tak berjaga-jaga dalam diri kita ni, kena juga pada diri kita. Semua di kalangan kita ni senang terdedah untuk diserang. Siapa yang serang kita? Syaitan yang disebut dengan jin yang kafir ataupun orang kafir. Yang serang, waktu mana kita diserang tersebut, badan kita lemah, tak bermaya, otak kita jadi lesu. Kemudian pada masa yang sama juga, kita ni jadi tak ada kekuatan dalam keadaan kita. Jadi saya cadangkan bagi siapa-siapa yang terkena dengan ujian sebegini, sebelum kena tu ingat ada Allah lebih dahulu. Dalam hidup kita ni, jadilah nak jadi apa pun, jadi pelakon yang taat pada Allah. Jadi pemain bola yang taat pada perintah Allah. Jadi tukang masak yang ingat pada Allah. Hidup kita ni, bila kita jaga Allah, ihfazillah yahfazka. Ingat yang ni, Rasulullah sebut, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Allah akan jaga kamu. Jangan kita ni malas jaga Allah. Maksud jaga Allah ni apa dia? Dalam hidup kita ni, jaga solat, jaga batasan syariat dalam hidup kita. Bila kita boleh jaga ni, wajib Allah akan bantu kita. Allah akan jaga diri kita. Ni wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong dengan Allah dalam hidup kita sebagai seorang mukmin. Ini ujian dalam hidup kita. So itulah Ustaz, dan masa kita Ustaz pun dah terangkan tadi kan, kalau macam kita tengah diuji tu, apa yang kita perlu buat. Tapi boleh tahu Ustaz dari detail segi supaya semua orang kami faham lagi atas sisi kalau kita diuji selain apa yang kita buat Ustaz selain dan solat. Ya. Yang kena ujian ini ada sepotong doa yang Rasulullah ajar bila kita kena ujian. Doa ni doa yang Rasulullah ajar pada Ummu Salamah. Ummu Salamah diajar pada Abu Salamah. Suami dia nama Abu Salamah, isterinya nama Ummu Salamah. Satu ketika, satu pagi, waktu mana Ummu Salamah tunggu suami dia pulang daripada masjid, lambat pulang. Bila lambat pulang, kemudian Ummu Salamah ni pencemburu. Bila suami dia balik saja suami dia tersebut, Abu Salamah, Ummu Salamah tanya, kenapa balik lewat? Biasanya dia balik awal, tapi hari itu balik lewat. Dia tanya, kenapa balik lewat? Lalu katanya Abu Salamah, pagi tadi aku dengar Rasulullah mengajar, Rasulullah berkuliah, Rasulullah bagi tahu pada kita sepotong doa yang cukup indah bila kita kena ujian. Kena ujian, baca doa ni. Lalu Ummu Salamah tanya, apa doa tersebut? Rasulullah sebut, kalau kita kena ujian, sebut kalimah ni. Kalimah apa dia? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cuba Remy sebut. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, satu. Kemudian sambung sikit lagi. Allahumma ajurni fi musibati. Fi musibati. Wa akhlif li khairan minha. Tu doa yang mudah je. Sikit je. Mula-mula dengan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas pada tu sebut Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, tolong ganjarkan pada saya di atas ujian yang saya kena ini, musibah yang saya kena ini. Bila kita kena ujian ini, kemudian wakhluf li, tolong gantikanlah pada saya khairan minha, yang lebih baik daripada apa yang telah saya kena ini. Wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Ni doa yang Rasulullah ajar. Yang Rasulullah ajar pada kita untuk kita bila kena ujian ini, bacalah. Ummu Salamah dia baca. Selang sebulan lepas pada dia baca doa tu, wafat Abu Salamah. Bila wafat Abu Salamah, jangan pula lepas pada ni ibu-ibu tak nak baca doa pula. Kan baca doa, wafat pula suami saya, mati pula suami saya. Jangan demikian. Tapi nak berkebetulan dia panggil. Bila nak berlaku demikian,
Lalu dibaca doa ini. Lalu lepas pada wafat Abu Salamah tu, Ummu Salamah ni petang-petang dia akan kisar gandum. Zaman-zaman dulu ada kisaran gandum ni kan, macam batu tenggiling begitu yang dikisar. Kisar gandum. Tengah kisar gandum tu, dia datang terfikir, aku ni Allah nak ganti apa yang lebih baik lagi daripada Abu Salamah? Siapa yang lebih baik lagi daripada Abu Salamah? Abu Salamah ni kan orang yang paling romantik dalam hidup. Tak ada dah orang yang paling suami yang dalam keadaan paling kacak, paling yang ada pada dia tu terbaik dah. Tiba-tiba siapa lagi yang boleh menggantikan Abu Salamah ini? Lalu tengah-tengah dia kisah gandum tu, kedengaran suara orang bagi salam. Bila dia berhati betul-betul, yang bagi salam tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi salam. Allah seronok kan? Kalau kita ni Rasulullah bagi salam pada kita. Bila saat mana dia bangun tengok Rasulullah datang bagi salam, lalu dia pun jawab salam Rasulullah, dia pun tanya terus, ya Rasulullah, apa hajat kamu? Kamu datang ke rumah saya. Rasulullah kata, saya datang untuk meminang kamu dan berkahwin dengan kamu, wahai Ummu Salamah. Tergamam dia. Rasulullah nak kahwin dengan dia. Dia orang tua. Dia terkejut. Allah, baru dia teringat yang dia terfikir tadi, yang dia terfikir tadi, nak diberi ganti itu, nak diberi ganti tersebut. Ganti yang siapa yang lebih baik daripada itu? Rupa-rupanya Allah nak hantar Rasulullah. Bila demikian dia sebut ada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni, katanya dia, ya Rasulullah, aku ni dalam keadaan yang Allah kurniakan pada aku ni dah tua ya Rasulullah. Kamu nak kahwin untuk apa ya Rasulullah dengan orang tua? Katanya Ummu Salamah. Yang kedua, ya Rasulullah, aku ni pencemburu ya Rasulullah. Untuk apa kamu kahwin dengan pencemburu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab, wahai Ummu Salamah, katanya Rasulullah, yang kamu kata tua tu, aku pun tua juga. Orang tua sama-sama tua kahwin. Tak peliklah dia panggil demikian. Yang kedua, bila kamu kata kamu pencemburu, bila kamu kahwin dengan aku, siapa lagi kamu nak cemburu dalam hidup? Siapa lagi yang layak yang kamu nak cemburu? Yang kamu dah dapat dah aku ni dalam hidup kamu nak cemburu apa lagi dalam hidup? Lalu Ummu Salamah terima. Ini saya nak sebutnya tentang mengenai bila kita kena ujian, yang pertama, tolonglah perbanyakkan pada kita baca doa. Doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Itu doa yang baik untuk kita lakukan. Dan Remy dan sahabat-sahabat yang turut serta pada malam ni, baca doa. Banyakkan baca doa. Doa ni mukhul ibadah, otak kepada ibadah. Sebagaimana jasad kita ni berfungsi kerana otak kita berfungsi. Ibadah kita ni hebat dekat mana? Paling hebat dekat doa. Doa Ustaz. Doa yang pertama. Doa dalam hadis yang lain Rasulullah kata, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata yang paling ampuh bagi orang mukmin. Lalu kita pun baca doa pada diri kita. Yang pertama. Yang kedua, bila kita kena ujian, kita pergi dekat dengan orang soleh. Jangan pergi jauh dengan orang soleh. Bila kita kena ujian je, cari orang soleh. Cari terus orang soleh. Orang soleh ni dengan tujuan apa dia? Menyelamatkan akidah kita. Jangan jadi rosak. Jangan orang kita bila kena ujian, dia cari siapa yang boleh lepaskan ujian dia ni. Lalu dia cari tok bomoh. Dia cari yang khurafat, dia cari benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara masalah juga. Jadi dalam hidup kita ni, jaga yang disebut dengan cari orang soleh pada diri kita. Yang ketiga, bila kita kena ujian, jangan berhenti zikir. Zikir apa yang paling mudah untuk kita nak menjaga dan membatasi diri kita? Zikir ni je. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni ulang yang tu. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali pagi, 100 kali petang. Ulang pada diri kita. Zikir. Remy jangan berhenti zikir. Zikir sehingga ruh kita menjadi kuat dengan zikir yang kita zikir. Jasad kita akan jadi kuat dengan zikir yang kita zikir. Kemudian yang keempat, bila kita ada ujian, banyakkan bersedekah. Bersedekah Ustaz. Bersedekah, ya banyak. Membantu juga bila bersedekah. Memang hebat. Sedekah ni memang mengeluarkan kita daripada ujian yang berat. Takjubnya sedekah.
Kalau macam kita nak bersedekah Ustaz kan, bila Ya. kita dalam ujiannya tu, kita ingat bila dengan bersedekah tu akan boleh bantu. So, secara tak langsung niat tu dah jadi macam tak ikhlas tu macam tu Ustaz. Tak. Dia tidak jadi macam tu. Kita bagi sedekah kerana Allah. Kerana Allah kita bersedekah kerana Allah. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah ini Allah membuang segala ujian yang kita hadapi ini. Tapi jangan kita kata saya bersedekah ni kerana nak suruh buang terus. Tidak kerana Allah. Tak boleh demikian. Dalam hidup kita ni kita bagi itu, kita sedekah. Saya sedekah kerana Allah pada kita. Dengan tujuan apa dia? Bila kita bersedekah kerana Allah, harapnya Allah sembuhkan daripada ujian yang kita lalui. Betul. Tu. Betul. Sebab dalam hadis Rasulullah sebut kan, tudra'ul bala bis sadaqah. Tertolak bala dengan sedekah. Bala ni maknanya apa dia? Ujian. Bala-bala ni ujian. Kalau kita kena bala dalam hidup kita ni, maknanya kita kena ujian. Macam mana kita nak tolak ujian ini? Ujian yang kena dengan sedekah. Sedekah menolak segala bala. Sedekah memanjangkan umur. Sedekah ni boleh memanjangkan umur seorang. Kita boleh bayangkan bila kita bagi duit raya pada budak-budak kecil kan, dia akan doa terus, moga pak cik panjang umur dia sebut. Kalau kita bagi kan, ingat tak Remy kalau pergi raya kan, kalau kita pergi raya rumah tamu kita kecil-kecil dahulu, kita akan pilih rumah orang yang bagi banyak kan. Dan bila kita bagi pada orang yang banyak, orang tu akan baca doa. Budak-budak ni akan baca doa panjang umur. Hari pertama dah sampai, tapi cuba tengok orang rumah dia besar, kereta dia mewah, pagar dia besar, tinggi, dan dia tulis pula awas anjing garang dekat tu dia tu kan. Dia tulis tu dalam keadaan dia tulis dekat pintu pagar dia tu. Budak-budak datang bila? Datang hari ketiga, keempat baru sampai rumah dia. Sampai dia bagi 50 sen. Kan kita saya pernah dapat dahulu dapat 50 sen. Bila kita dapat 50 sen, budak-budak ni akan sebab apa dia? Harap rumah pagar je besar. Harap rumah je besar. Kedekut nak mampus, dia sebut demikian. Doa kanak-kanak kan. Memang mampus sungguh. Lambat laun tu tak panjang umur orang. Kerana apa dia? Kerana dia tak galakkan diri dia untuk bersedekah. Ramai orang yang baca doa. Dia ni tak boleh tumpang langsung. Rumah besar, harap jamuan tak pernah ada. Tak pernah nak bagi, nak tolong dan sebagainya. Dia ni gaji mewah, gaji banyak, tapi nak bagi sedekah tak ada. Sebab tu saya sebut tertolak bala dengan sedekah. Sedekah menjadi demikian. Kemudian yang kelima, bila kita kena ujian, banyakkan solat tahajud malam. Tahajud malam Ustaz. Tahajud malam, bangun tahajud. Waktu mana mustajabnya doa. Kita bangun di waktu mana kita dalam keadaan penuh dengan kesukaran. Bangun merintih pada Allah, berdoa kepada Allah. Bila kita berdoa pada Allah masa tersebut, maka dalam keadaan demikian Allah memustajabkan doa kita. Allah akan memudahkan setiap urusan kita, dan di waktu itu kita akan tertolak bala ini, ataupun kita akan dapat mengatasi ujian ini dengan penuh kekuatan dalam jiwa di kalangan kita. Ini beberapa resipi. Jangan cerita pada orang. Jangan cerita orang. Ni rahsia kita je. Rahsia kita Ustaz. Ramai ni yang mendengar ni. Alhamdulillah perkongsian yang baik Ustaz kan. Sebab yelah masa saya kerap juga dilalui ujian. Saya rasa orang-orang kat luar pun memang yang sedang mendengar ni pun setiap hari ada ujian dia. Ya. Baik yang miskin, baik yang berduit, baik yang tak berduit, baik yang sihat, baik yang tak sihat. Saya kata juga lah, sama-sama kita semua merupakan dari kita dan kita berjaya ujian. Betul. Ya. Agar baik ada bahasa itu cakap ini sebagainya apa ini semua biasa ada. Betul. Ya, boleh. Ini kita punya session berdoa dan jalan Ya.
Boleh, insya-Allah. Mari kita sama